الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita dapat bertemu dalam kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, solat maghrib secara berjamaah, wirid, doa dan segala amalan yang bakal kita lakukan selepas ni, insya-Allah biiznillah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal kebajikan yang layak diberikan ganjaran kebaikan dan redha daripadanya, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita bermula pada muka surat yang ke-78. Surah, masih lagi surah Al-Buruj, ayat yang ke-17. Kita mula pada ayat yang ke-17. Ada lebih kurang 6 ayat terakhir daripada surah Buruj. Dan kalau sempat nanti kita masuk ke suratul Tariq, insya-Allah. Ayat 17 tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. هل أتاك حديث الجنود. Junud itu man arid disukun, boleh baca 2 harakat, junud ataupun 4 junud ataupun 6 junud. Dal tu qalqalah. Jadi qalqalah kubra ko asyaddu kubra ko apa namanya ke ujung ni bunyi dia kena kuat lah sebab dia duduk di hujung bacaan kita, hujung ayat. Junud ada bunyi lantunan. Huruf dal yang mati hukum dia qalqalah.
Fir. Ra yang mati sebelumnya ada huruf berbagi bawah. Maka ra tu hendaklah dibaca dengan tarqiq. Tarqiq maksud dia dibaca dengan nipis. Fir. Dia tak boleh baca fir. Fir'auna wa Thamud. Thamud sama dengan junud. Man aril sukun dan juga qalqalah. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Zib juga man arid li sukun dan hujungnya ada huruf yang berqalqalah, yakni ba. Wallahu min wara. Nun mati bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah. Atau yang tak kenal hukum, dia boleh tengok kaedah penulisan Resam Osmani ni. Semua nun yang mati kalau tiada tanda mati di atasnya hendaklah dibaca dengan dengung, kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Di sini huruf waw, jadi kena dengung. Miu, dua harakat. Miu waraihim. Waraihim mad wajib muttasil. Huruf mad yakni alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Yang itu mad wajib. Kalau mad jaiz, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Itu mad jaiz. Yang ini mad wajib. Waraihim muhit. Mim mati bertemu dengan mim idgham mislaini ataupun idgham mutamathilaini. Jadi mim jumpa mim ni kena dengung. Kalau ikut kaedah penulisan, semua mim yang mati seandainya tiada tanda mati di atasnya mim tu, maka mim tu hendaklah didengungkan qadar dua harakat. Waraihim muhit. Muhit sama dengan junud, samud, takzib. Semuanya man arid li sukun dan di hujungnya ada huruf qalqalah yakni ta. Maka tuan-tuan jadilah bacaan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran. Sudahkah datang kepadamu berita bala tentera penentang, iaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud? Allah Ta'ala tanya Rasulullah ni, kau pernah dengar cerita tak tentang kumpulan gerombolan tentera, bala tentera yang menentang, iaitu bala tentera Fir'aun dan Samud, kaum Samud. Ungkapan kata dalam ayat-ayat ini berbentuk pertanyaan untuk menarik perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad berita mengenai tindakan orang-orang kafir berkumpul-kumpul menyiapkan bala tenteranya untuk memerangi para nabi dan rasul, dan sudahkah juga sampai kepadamu wahai Muhammad berita tentang nasib celaka dan malapetaka yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka itu. Jadi Allah Ta'ala tanya tu, kok bahasa kita, wahai Muhammad, kau dengar belum cerita kumpulan tentera yang besar ni? Satu Fir'aun, tentera Fir'aun, dua tentera Samud. Dua-dua ni habis aku lenyap. Jadi ayat ni kata Imam Qutubi di sini, Allah Subhanahu wa taala yu'annisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala menghiburkan Nabi. Sebab apa? Ketika saat tu Nabi diasak, diancam oleh penentang-penentangnya daripada kaum Quraisy Mekah ketika menyampaikan dakwah. Jadi Nabi rasa tertekan. Allah Taala pun nak sedap hati Nabi, nak menghiburkan Nabi. Dia pun cerita kisah
Fir'aun dan Samud. Beritahu Rasulullah, dua-dua ni hebat-hebat tenteranya. Aku musnahkan. Sebab tu ayat yang ke-19 tu, balil ladzina kafaru fi takdzib. Sebaliknya orang-orang kafir selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Sedangkan Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Orang kafir memang tak percaya ke rasul-rasul, nabi-nabi. Padahal Allah Taala mengepung mereka dari segenap arah. Kata Ustaz Maksud Haji di sini, Fir'aun wa Thamud, kisah ini masyhur di kalangan penduduk Makkah, iaitu kisah Fir'aun dan kaum Samud. Mereka lah tokoh-tokoh yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang besar dalam sejarah. Dulu kita bincang, kita dah baca di surah Syu'ara kan, di Masjid An-Nur, jutaan jumlah tentera Fir'aun ni. Bukan kecil-kecil tentera. Lebih besar kekuatan dan kemahirannya berperang dari yang dipunyai oleh kaummu. Allah Ta'ala cerita, kau ni sikit ini wahai Muhammad, 3,000 dulu juta. Zaman Musa, zaman Samud dulu, habis aku musnahkan. Ini maksud ayat. Namun demikian mereka telah diseksa oleh Allah dengan menimpakan malapetaka disebabkan dosa yang mereka lakukan, iaitu dosa kekufuran. Kan Allah Ta'ala tanya Rasulullah, kau pernah dengar tak wahai Muhammad cerita tentera Fir'aun dengan tentera Samud? Dia ni lebih hebat daripada engkau, lebih besar lagi. Tapi aku musnahkan. Zaman Nabi Musa, Fir'aun, Allah Ta'ala benam dalam laut. Kan? Benamkan dalam laut. Kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Allah Ta'ala sebut, mereka itu telah mendustakan tanda-tanda kebesaran Tuhan mereka, ayat-ayat Tuhan mereka. Fa'aghraqnahum bidhunubihim, maka kami tenggelamkan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa kullun kanu zalimin. Kazzabu bi ayati rabbihim fa'aghraqnahum bidhunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Mereka mendustakan ayat Tuhan mereka, kemudian kami tenggelamkan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan kami tenggelamkan ahli keluarga Fir'aun, tentera-tentera Fir'aun ni, wa kullun kanu zalimin. Mereka itu semuanya orang-orang yang zalim. Begitu juga kepada kaum Samud yang diutuskan kepada mereka Nabi Saleh. Wa ila Samud akhahum Salihah. Kepada kaum Samud diutuskan Nabi Saleh. Allah Ta'ala turunkan unta sebagai tanda kebesarannya. Jangan wala tamassuha bisu. Kamu jangan usik unta ni. Biar dia berkeliaran di kampung ni. Tapi orang-orang kaum Samud ni disembelih unta tu. Tanya pula, digolak-golak qala allazina istakbaru min qaumihi lillazina tut'ifu minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Orang pembesar-pembesar kaum Samud ni, kau dengar cerita tak? Kan? Cerita kat pengikut Nabi Saleh. Saleh tu adalah salah seorang rasul daripada Allah. Dengan tujuan mengejek. Tapi pengikut Nabi Saleh terima. Inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Saleh. Kan? Qala allazina istakbaru inna bima amantum bihi kafirun. Kami tak percaya dengan Saleh. Akhirnya mereka apa? Mereka sebut ya Salihu wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Betul kau tu utusan Nuhai Saleh, Rasul Tuhan, Rasul daripada Allah. Datangkanlah azab kat kami. Lepas tu dia pun fa'aqarun naqata wa atau an amru rabbihim. Mereka menyembelih unta yang dilarang untuk diganggu itu. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan azab. Fa'akhadatkumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Tuhan turunkan gempa bumi dalam tempoh 4 hari. Diceritakan, dikatakan hari pertama mereka bangun, sembelih unta tu muka semua jadi kuning. Kuning pucat ya. Bangun hari kedua merah lah muka tu. Dik kau. Kan? Nabi Saleh kata dalam tempoh 3 hari
3 hari. Bangun hari 3 jadi hitam muka. Hari keempat turun azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cerita kat Rasulullah. Kan? Kau jangan risau Muhammad, dulu lagi hebat pada kaum Quraisy ni. Dulu semua tu, yang seorang tu yang geng-geng Firaun tu jerahan laut, mau mampu. Tak adalah Tuhan dekat yang tu dah. Macam tu lah lebih kurang bahasa kita. Yang samud tu began-began bolah bumi tolan dalam bumi. Mati semua. Ini kaum kau ni kecil-kecil ni. Kaum Quraisy. Balil ladzina kafaru fi takzib. Takzib, sebaliknya orang-orang kafir selalu mendustakan, sedangkan Allah mengepung mereka daripada belakang mereka. Orang kafir selalu mendustakan, yakni orang-orang kafir Quraisy tidak pula mengambil teladan dari kaum yang telah dibinasakan oleh Allah disebabkan mendustakan itu. Orang-orang Arab Quraisy tahu cerita-cerita tu. Sebab itu kata Imam Qutubi di sini, wa innama khassa fir'auna wa thamud li'anna thamuda fi biladil arab wa qissatuhum 'indahum mashhurah wa in kanu minal mutaqaddimin, kata Imam Qutubi. Dikhususkan diceritakan kaum Samud sebab kaum Samud jokek dengan negeri Arab tu, dan kisah mereka ni masyhur. Golongan orang tu dulu, orang tua-tua dulu bawa cerita ni, berketurunan cerita tu, dan orang Arab Quraisy tahu kisah kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Wa amrun kana masyhuran inda ahli kitab wa ghairuhum. Ini pula cerita satu lagi, cerita tentang Fir'aun. Ini pun masyhur juga di kalangan ahli-ahli kitab. Nasara, Yahudi dan Nasara. Mereka tahu cerita Fir'aun yang dibenamkan oleh Allah Ta'ala dalam laut. Wa kana minal mutaakhirin fil halak. Fir'aun ni pula, dia orang terkemudian. Kaum Samud ni dulu. Fir'aun ni terkemudian. Yang telah Allah Ta'ala binasakan. Mereka semua tahu cerita Fir'aun, tahu cerita Samud. Balil ladzina kafaru fi takzib. Tapi perangai orang kafir memang suka mendustakan rasul-rasul dan apa yang dibawa oleh rasul. Allah Ta'ala sebut pada Rasulullah SAW. Cerita. Allah Ta'ala sebut lagi, wallahu min waraihim muhit. Sedangkan Allah Ta'ala mengepung mereka dari belakang mereka. Malahan kaummu ya Muhammad lebih kufur dan lebih sesat. Sedangkan Allah mengepung mereka yang berdosa itu dari belakang mereka, sehingga tidak dapat melepaskan diri pada bila-bila masa pun. Kita kena yakin orang-orang yang mengikut ajaran para nabi, mendukung agama ni, dia satu hari nanti akan dibantu oleh Allah. Orang-orang yang mendustakan agama ni, besok sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengikuti mereka mana mereka pergi. Bila-bila masa saja Allah Subhanahu wa taala boleh memusnahkan mereka. Kemudian ini ancaman Allah Ta'ala ni, wallahu min waraihim muhit. Siapa-siapa yang mendustakan ayat Allah, rasul-rasulnya, ajarannya, rajin-rajin dah baca ayat ni. Allah Ta'ala sentiasa berada di belakang kita. Kalau Allah Ta'ala nak musnahkan seseorang, maka tak ada orang yang boleh menahan. Bal huwa Qur'anun majid. Sebaliknya yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Yang kaum kamu tak percaya, Tuhai Muhammad, wahyu yang turun kepada engkau itu adalah Quran yang mulia, kalamullah. Yang mereka engkari itu, yang mereka dustakan itu adalah Quran yang mempunyai syaraf wal karam wal barakah. Kata Imam Qurtubi, Quran itu mengandungi kemuliaan, keberkatan, dan Al-Quran itu bayanum ma bin nasi al-hajata ilaihi min ahkamid din wad dunya. Quran itu jugalah tempat manusia berhajat melihat hukum-hukum berkaitan agama dan berkaitan dunia. Dalam Quran petunjuk daripada Allah untuk kita semua, membimbing manusia. Jadi bila manusia tak nak ikut Quran tu, dia akan sesat. Padahal Quran tu kalam Tuhan. Kata Allah Ta'ala, huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun majid. Quran yang majid. Majid tu maksudnya ghairu makhluk. Kata Imam Qurtubi, dia bukan makhluk Quran ni.
Di mana Quran tu? Fi lauhim mahfuz. Bila kita mengaji ulum Quran, apa ni? Kaedah penurunan Al-Quran kita tahu kan, 4 peringkat Quran tu turun. Mula-mula di Lauh Mahfuz, Quran tu disimpan. Kemudian turun ke Baitul Izzah, langit dunia kan. 3 peringkat. Daripada Allah ke Lauh Mahfuz, ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian daripada Baitul Izzah turun kepada Rasulullah SAW secara mufarraqan munajjaman, beransur-ansur selama 23 tahun. 30 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kau terbalik, macam itulah lebih kurang. 23 tahun lamanya. Tapi yang daripada Allah ke Lauh Mahfuz tu, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah tu, itu turun sekaligus. Kata ulama pada malam Lailatul Qadar. Daripada langit dunia Baitul Izzah itulah yang turunnya terpisah selama 23 tahun. Quran turun. Jadi Quran tu disimpan, kalam Allah Ta'ala tu di Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan dia adalah Quran yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Yakni Allah menolak tuduhan orang yang mengatakan Quran itu adalah dongeng-dongeng orang purbakala. Sebaliknya yang didustakan mereka itu adalah sebuah kitab yang dinamakan Quran. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat kami, qalu, mereka berkata, qad sami'na. Kamu dah dengar dah sebelum ni ayat macam ni. Kalau kami nak, kamu boleh baca macam ni. Law nasha'u laqulna misla hadha in hadha, ini semua cerita-cerita karut, cerita dongeng ni. In hadza illa asatirul awwalin. Itu perkataan-perkataan orang yang kufur dengan Al-Quran yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa iz qalu Allahumma in kana huwa wa in qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Kalau betul, ya Allah, kau betul lah ni Quran ni daripada kau, benar-benar daripada kau, kau datanglah azab atau turunkanlah hujan batu kat kami semua ni. Ataupun azab-azab yang lain yang dahsyat-dahsyat sikit. Itu kata-kata kufur yang keluar daripada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut fi lauhim mahfuz. Apa maksud lauh mahfuz ni? Lauh mahfuz ni ai maktubun fi lauh. Maksudnya Quran itu tertulis di lauh. Dan Lauh Mahfuz itu, kata Imam Qurtubi di sini, mahfuzun indallahi ta'ala min wusuli syayatin ilaih. Dia terpelihara di sisi Allah daripada sampai kepadanya oleh syaitan. Maknanya syaitan tak boleh sampai ke Lauh Mahfuz ni. Syaitan tak sampai ke Lauh Mahfuz ni. Dan ada juga pandangan ulama yang mengatakan Lauh Mahfuz ini dipanggil juga sebagai Ummul Kitab, iaitu tempat ditulis semua kitab-kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab terdahulu. Kat situ tertulis di Lauh Mahfuz. Satu riwayat daripada Dhahhak yang diambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan disebutnya bahawasanya lauh itu daripada yaqutah hamra, daripada permata yang merah. Dan dia digantung di arash. Lauh Mahfuz ni. Tempat Kemudian ada pula Ibnu Abbas juga yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada Lauh Mahfuz ni sebanyak 360 kali. Allah Ta'ala tengok setiap hari. Tengok di lauh ni. Dan lauh ini juga tempat tercatatnya segala perkara yang nak dilakukan kepada manusia. Menghina manusia, mengangkat manusia, manusia jadi pakir, manusia jadi kaya, hidup, mati. Wa yaf'alu ma yasha. Semua tertulis kat situ. Semuanya tertulis di situ.
Dan Imam Muqatil mengatakan bahawasanya Lauh Mahfuz itu katanya adalah di sebelah kanan Arash. Ni ulama-ulama dulu kan dia cakap berdasarkan apa yang dia tahu. Kita pun pelik kan ulama-ulama dulu daripada mana dia dapat ni, tak dapat kita cakap. Tapi Ibnu Abbas ni orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan ahli tafsir mengambil pandangan daripada Ibnu Abbas. Kemudian dikatakan juga di situlah tertulis segala urusan manusia. Zikru ajalihim, ajal mereka, wa arzaqihim, rezeki mereka, perbuatan mereka, kemudian masalah-masalah yang berlaku, kesudahan kepada masalah-masalah manusia, semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Sehingga di sini Ibnu Abbas berkata, awwalu syai'in katabahu Allah Ta'ala fi Lauh Mahfuz, perkara pertama yang Allah Ta'ala catat, tulis di Lauh Mahfuz, kan tempat tertulisnya kalam Tuhan. Kata Ibnu Abbas, perkara pertama tertulis di Lauh Mahfuz iaitu inni anallahu la ilaha illa ana Muhammadun rasuli man istaslama liqada'i wa sabara ala bala'i wa syakara nu'amai katabtuhu siddiqan wa ba'astuhu ma'as sadiqin. Ini yang pertama tertulis di Lauh Mahfuz, iaitu maksudnya sesungguhnya anallah, aku adalah Allah Tuhan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Muhammad rasuli, Muhammadun rasuli, Muhammad tu rasul aku, utusan aku. Man istaslama li qada'i, siapa yang redha dengan qada aku, wa sabara ala bala'i, dia sabar atas dugaan ujian balak daripada aku, wa syakara nu'amai, dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku kurniakan kepada dia, katabtuhu siddiqa, aku akan catat dia, cop dia sebagai orang-orang yang benar, dan besok di akhirat aku bangkitkan dia bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar. Tuhan muliakan. Syarat dia apa? Redha dengan qada Tuhan, sabar dengan bala ujian daripada Allah, kesusahan. Kemudian nikmat yang Tuhan beri kita syukur. Kita syukuri. Besok kita akan dibangkitkan bersama siddiqin. Wa man lam yastaslim liqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur nu'amai falyattaghis ilahan siwai. Siapa yang tak redha dengan qada aku, qada qadar aku, dia tak sabar pula dengan balak, dengan ujian daripada aku, tak bersyukur dengan nikmat-nikmat aku berikan pada dia, falyattakhiz ilahan siwai, kau carilah Tuhan selain daripada aku. Itu yang kita kata ni, kalimah ni sebenarnya menuntut manusia supaya redha dalam kehidupan. Bila kita redha, Allah Ta'ala redha pada kita. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala meredai mereka. Mereka pun meredai Allah Subhanahu. Jadi kalimah ni panjang tapi satu UCS. Mengajar manusia supaya redha dengan Allah. Apa saja perbuatan-perbuatan Allah terhadap kita, itu dah hak Allah Ta'ala. Kita sebagai makhluk, sebagai hamba, apa pun yang berlaku kena terima dengan redha. Sebab hidup kita pun dicatur oleh Allah. Disusun oleh Allah. Ditadbir oleh Allah Ta'ala. Kita tak ada apa-apa pun. Asal usul kita ni tak ada apa-apa pun. Datangnya daripada Allah. Dia yang cipta kita. Maka dia nak buat apa pun kita kena redha je lah. Kalau boleh kita redha, tunjukkan kesyukuran, kesabaran kan pada Allah, menyerahkan diri bulat-bulat, maka kita akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Itu dibangkitkan menjadi orang-orang yang sedih. Kalau tidak, Allah Ta'ala sebut falyattakhidh ilahan siwa. Kau cari Tuhan lain. Kalau kau tak suka, kau cari Tuhan lain selain daripada aku. Itu satu ancaman pula daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tak bersyukur, tak redha, tak sabar dengan qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, itu tamatlah sudah
ayat dalam suratul Buruj, kita masuk ke surah yang baru, iaitu suratul Tariq. At-Tariq. Kita baca sikit tuan-tuan, tampil sikit kita baca. Kita baca sama-sama dulu sebelum kita tengok maksud ayat, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Basah pula. Alamak. Allah. Jadi surah At-Tariq tuan-tuan, maksudnya pendatang malam. Diterjemahkan di sini pendatang malam. Surah yang ke-86 daripada 114 surah mengandungi 17 ayat dari jenis Makkiyah. Maknanya ayat dalam surah At-Tariq ni turun di Makkah. Diturunkan selepas turunnya surah Al-Balad. Itu surah At-Tariq. Hubungan surah ini dengan sebelumnya, iaitu surah Al-Buruj tadi. Surah ini dibuka dengan sumpah menggunakan nama langit seperti halnya surah sebelumnya. Pada surah sebelumnya disebutkan tentang sikap orang kafir yang mendustakan kitab Al-Quran, sedang di sini pula disebutkan tentang hakikat Quran yang merupakan titah dan perintah Allah, menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang batil, serta menolak dakwaan orang-orang yang mendustakannya. Itu hubungan surah At-Tariq dengan surah Al-Buruj sebelum tadi. Baik tuan-tuan, kita tengok satu persatu ayat. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan pendatang malam. Wat-tariq ni diterjemahkan sebagai pendatang malam. Siapa yang datang malam-malam buta ni? Wat-tariq ni. Tuan. Allah bersumpah menyatakan bahawa semua makhluk yang berjiwa telah diciptakan bukan percuma dan diutus ke dunia bukanlah sia-sia. Sebaliknya ada yang menjaganya dan mengira amalannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sumpah itu menggunakan nama langit seperti bintang-bintangnya yang berkelip-kelip terbitnya pada waktu malam dan terbenam pada waktu siang. Acap kali Allah menyebutkan langit, matahari, bulan dan bintang di dalam Quran, ini memandangkan keadaan bentuk perjalanan ajat terbit dan terbenamnya makhluk-makhluk tersebut sangatlah ajaib dan sangat besar pengertiannya yang melambangkan kekuasaan Tuhan sebagai penciptanya. Jadi tuan-tuan tengok, waw, kalau waw depan-depan surah ni, was-sama, ada huruf waw, lepas tu perkataan tu bagi bawah. Itu dipanggil lapas qasam. Lapas sumpah daripada Allah. Allah Ta'ala bersumpah dengan sama, yakni langit, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang datang pada waktu malam, At-Tariq. Nanti kita tengok apa maksud At-Tariq. Kalau tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala bersumpah selalunya dengan alam tinggi. Dengan bono-bono yang itu tak dapat nak capai. Sama, langit, wasyams, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wan najm, demi bintang, wal lail, malam, wan nahar, siang. Ini semua makhluk-makhluk Tuhan yang ajaib. Ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang maha hebat. Kita makhluk kat bumi ni, bila sebut matahari, bulan,
Tak terjangkau di akal kita. Mata yang nampak. Apa isi matahari tu kita pun tak tahu. Bulan apa isi walaupun orang dah sampai ke bulan. Kalau orang sampai ke bulan, mana sabar tak? Tapi ke besok kalau orang cakap dia dah mendarat di matahari, nampak nak bohong orang tu. Kan? Mana nak tahu dah terlampau, manusia dah terlampau moden bona, dah terlampau hebat bona teknologi Dia boleh buat satu kapal, boleh masuk tombol dalam matahari tu. Dia tengok apa mesin dalam matahari ni sampai keluar habur kuat warna. Tahu kan? Orang putih apa ini tak boleh buat, semua dia boleh buat. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan. Dulu kita dah pernah bahaskan, Allah harus bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Tetapi manusia tak boleh bersumpah dengan makhluk haram. Kalau kamu nak bersumpah, kata Allah, bersumpahlah dengan Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Tak boleh bersumpah demi pohon cemara, demi pokok bacang rumah aku, demi apa lagi. Tak boleh. Kalau makhluk-makhluk lain sumpah, tak boleh. Kan? Kau sumpah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak sumpah, itu suka hati dia. Ya Tuhan, semua makhluk dia buat. At-Tariq di sini dimaksudkan bintang. Jadi Ustaz Ahmad Sunaji ditulis pendatang malam. Memanglah bintang datang hari malam. Ya, hari siang tak nampak bintang no. Kok hari siang kau nampak bintang, hari siang kepala orang tu punya bintang. Bintang kat kepala dia. Ya sebenarnya tak ada kat langit dah. Jadi sebab itu diterjemah sebagai pendatang malam, bintang ni. Dimaksudkan bintang sebagai pendatang pada waktu malam. Juga dimaksudkan unsur-unsur lain yang disamarkan di sini. Asalnya dari lafaz turq, artinya ketuk. Iaitu nama bagi setiap pendatang pada waktu malam. Biasanya jika ia hendak masuk dengan mengetuk pintu. Jadi tariq ni, kalau orang datang rumah kita, dia ketuk pintu, tak, itu pun kita panggil dia tariq. Sebab turq ni asal namanya ketukan. Siapa yang mengetuk pintu malam-malam buta, kita panggil dia tariq. Datang orang, jangan cakap dekat mak kita lah. Mak, tariq dah datang. Siapa lah tariq? Yang datang tu Kasim. Tariq. Kan jadi bergaduh lah sudah. Memanglah dari segi bahasa yang datang malam ni disebut. Bila ketuk pintu rumah dipanggil at-tariq dalam bahasa Arab. At-tariq tu disebut bahasa lah. Jadi apa yang datang malam ketuk pintu, datang malam, kita panggil dia tariq. Setan ko, jin ko, at-tariq. Bintang malam nampak malam dia datang, dia muncul, itu at-tariq. Pendeknya, apa saja yang dapat digambarkan oleh fikiran seseorang sebagai pengunjung yang datang pada waktu malam dan juga waktu siang dinamakan at-tariq. Di antara kegunaannya ada tersebut dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah doa menggunakan perkataan tariq ni. Di mana Nabi berdoa, a'udzubika min syarri tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan, bencana, syarri itu bencana atau kejahatan, tariqil lail, pendatang pada waktu malam. Maknanya syaitan ke jin. Waktu gelap, waktu malam ni jin, syaitan dia menjadi kuat. Dan tariqil lail, dan pendatang wan nahar, pendatang pada waktu siang. Orang yang niat buat jahat dengan kita. Kecuali yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ini doa Nabi mohon lindung keselamatan daripada dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan makhluk. Allah menanyakan, tahukah engkau wahai Muhammad at-tariq, pendatang malam itu? Ini ayat. Wa ma adraka mat-tariq. Sebelum itu tuan-tuan, di sini at-tariq an-najm. Kata Imam Qurtubi kat sini, tariq ni sebenarnya adalah bintang. Jadi tariq ni bintang. Imam Qurtubi menafsirkan tariq di sini maksud dia bintang. Wa ma adraka mat-tariq. Engkau tahu tak Muhammad apa tariq tu? Pendatang malam tu. Allah Ta'ala tanya dan dia jawab, an-najmus saqib. Iaitu bintang yang cahayanya menembus. Jadi tariq ni adalah najmus saqib,
bintang yang cahayanya terang menembus. Dan ayat ini wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib, bintang yang cahaya menembus ini dibahaskan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan yang dimaksudkan bintang ni adalah planet. Waqtalafa fihi, disebut waqtalafa fihi ulama. Ulama-ulama tafsir dia berselisih pendapat, ikhtilaf. Dikatakan bahawasanya najmus saqib ni, bintang yang menembus cahaya ni, dikata najam ni iaitu Tariq tadilah, iaitu planet Zuhal katanya. Huwa Zuhal, iaitu satu planet yang berada di langit ketujuh. Itu disebut oleh Muhammad bin Al-Hasan dalam tafsirnya. Dan wa zakara lahu akhbaran, banyak lagi cerita-cerita tentang Zuhal ni. Wallahu alam bisihhatiha. Kata Imam Qutubi, Allah Taala saja tahulah kebenarannya. Ibnu Zaid kata Najmus Saqib ni iaitu bintang Suraya. Jadi banyaklah pandangan-pandangan ulama dekat sini tentang apakah yang dimaksudkan dengan An-Najmus Saqib ni. Planet ke bintang? Kan? Jadi yang mengetahuinya Allahu a'lamu bisihhatiha, kata Imam Qutubi. Allah Taala lebih tahu mana yang betul-betul maksud yang sebenarnya. Cuma ulama-ulama kita dia bagi pandangan sajalah. Bagi pandangan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada suatu jiwa pun diri melainkan ada malaikat penjaganya. Allah Taala sebut di sini. Bahawasanya sebelum itu tuan-tuan tengok muka surat 81. Mengikut jumhur ulama, bintang itu ialah bintang Suraya. Najmus Saqib ni ulama kata bintang tu bintang Suraya yang terang pada waktu malam. Atau nama setiap bintang yang cahayanya menembusi kegelapan. Itu pandangan ulama. Baiklah, kita tinggalkanlah. Allah Ta'ala saja yang tahu maksudnya. Bintang yang mana satu. Kita baca ya. Tapi ayat yang bawah ni, ni ada kaitan dengan kita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tak adalah manusia itu melainkan ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Malaikat yang menjaga. Allah bersumpah demi langit dan bintang bahawa tiap diri yang berjiwa atau bernyawa, iaitu manusia, pasti ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan mengamati amalannya sama ada baik maupun buruk. Jadi kita yang hari-hari tak ke muka bumi ni sebenarnya ada penjaganya. Ada malaikat yang menjaga kita. Kata Imam Qatadah di sini, hafazatun yahfazuna 'alaika rizqaka wa 'amalaka wa ajalaka. Kata Imam Qatadah, iaitu malaikat-malaikat, kita panggil malaikat-malaikat hafazah. Dia ramai malaikat ni. Malaikat-malaikat penjaga yang menjaga engkau, rezeki engkau, perbuatan engkau, amalan engkau dan juga ajal engkau. Malaikat-malaikat ni jaga semua. Itu kata Imam Qatadah rahmatullah alaih. Jadi manusia ni semua sebenarnya dijaga oleh malaikat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahawasanya in kullu nafsin illa 'alaiha hafizun yahfazuha minal afat hatta yuslimuha ilal qadar. Kata Imam Qutubi kat sini, pendapat ulama yang lain mengatakan setiap manusia ni dia ada malaikat yang menjaganya. Malaikat yang menjaganya daripada kemusnahan sampailah dia nanti supaya dia selamat sampai ke ajal. Qadar yang Tuhan tentukan. Berapa tahun kau hidup? 50 tahun. Malaikat jaga kita dalam tempoh 50 tahun tu. Biar sampai umur 50 tahun tu. Biar sampai umur 50 tahun itu. Sebab Nabi ada sebut dalam hadis. Kata Nabi SAW, ini panjang terjemah tu. Nabi sebut wukila bil mu'min mi'atu wa sittuna malakan.
Kata Nabi kat sini, Abu Umamah berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwakilkan, maknanya dihantar untuk menjaga orang mukmin ni seramai apa ya? Mi'atu wasitun, 160 orang malaikat selama mana kita hidup. Dalam sepanjang perjalanan hidup kita ni tuan, seorang tu dia dijaga oleh 160 malaikat menjaga kita sepanjang hayat kita. Sampailah kita meninggal. So. Di antara malaikat tu 7 malaikat menjaga penglihatan kita, mata kita. Kemudian kata Nabi, kalaulah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan manusia itu, nescaya dia akan disambar oleh syaitan. Jadi malaikat-malaikat jaga kita. Kan? Sebab itu kita tak dapat dimusnahkan. Tak dapat dirosakkan. Ada malaikat-malaikat hafazah ni yang tengok ya. Sekira-kira dia jaga kita sampai qadar tarikh kematian kita. Allah Ta'ala kata 50 tahun. Jadi sebelum 50 tahun tu tak mati kita dah. Tuhan dah khabar dengan malaikat, jaga dia ni sampai 50 tahun umur. Tepat 50 tinggal. Mana dalam tempoh 50 tahun tu orang nak dongki kau, nak sihir kau, nak apa kau, tak mati kita dah. Ada malaikat-malaikat yang menjaga. Kan? Ada malaikat yang menjaga kita. Ramai tu 160 tahun. Kalau tuan-tuan perasan sebelum ni kita jumpa satu hadis ke riwayat, satu hari yang malaikat yang jaga kita lebih kurang 25 orang. Dia turun naik jaga kita. Turun naik ke langit, ada shift jaga kita siang malam pagi petang untuk pastikan kita selamat. Sayang yang Allah Ta'ala kat kita tu sampai 25 orang malaikat jaga kita. Kan? 25 orang. Termasuklah malaikat 2 orang ni kan. Yang ni dia kerja khusus. Menulis kebaikan, menulis kejahatan.